dengan satu problem yang simple, then we come out dengan solution. So that next week, class next week kita buat presentation. Boleh? Boleh, Doktor. Presentation on your itulah apa tu F2 tu. So semua kena submit that. Nanti lagi saya tunjuk apa benda yang nak buat. Ikut jap. 900 US 2 5B. Hari ni berapa? 21 kan? Betul, Doktor. Yeah, okay. Alright, okay. Saya share je my screen. Okay, saya buat. Title of the project. Nampak tak screen saya? Kelas? Tak ada apa-apa lagi. Belum lagi, Doktor. Tak nampak lagi. Tak nampak lagi apa-apa. Tak nampak saya buat apa ni? Astagfirullahaladzim. Yeah. Okay, sekarang nampak? Nampak. Nampak, Doktor. Okay, sorry lah ni Saya minta edit slide yang lama ni. Title of the project. Besar, kecil, biru, hitam semua kan. Okay. So, semua orang dah ada title, kelas? Think about your title. Okay, so what you need to do today. So, you need kena ada title of the project. Apa yang you nak buat. And then, kita nak kena tengok ini. Your situation. Okay, situation means like your background of study. Complication. Okay, apa masalah dan implication. And then what is your position? Your proposed solution and how and the action. Is action ni apa? Action ni is the method. Then what is the significance, benefits? Okay, apa benda ni? Situation, complication, implication, position, action, benefit. So kita panggil ni SCIPAB. SCIPAB. Okay. So what is a situation? You kena tahu situation sekarang What is the current situation in the area? That means like in your domain. Any problem with the current solution? Kalau domain yang sekarang you propose, ada tak solution? Ada tak problem dalam solution yang sekarang? Okay. And then identify the complication, the current situation, consequences from the situation. Apa consequences ni bila berlaku situation yang atas tadi? Okay, so kita kata dia complication. And then measurable impact must be in number. The implication provide a logical transition and acts urgency to your recommendation. Apa implicationnya? Okay, nanti saya bagi contoh And then position the feasibility of your team's idea. Means like kat sini you propose solution. And action, how innovative is the team solution? And then action also is that possible technically? Then benefit, apa benefit dia? For example, reduce cost, okay, revenue increase, improvement, okay, business potential of the team solution. Okay, faham tak benda ni, kelas? Can you understand? Faham, Doktor? Okay, right. So you kena buat macam ni lah. Untuk F2 tu saya nak awak buat macam ni and then you need to present next week. Okay, so SCIPAB tadi S is situation, C complication, I implication, P position, A action and B benefit.
So situation now, I give you one example, is heavy raining. Hari ni hujan kan, tapi tak heavy sangat lah kan. Tapi my husband said that this morning, dia tengok forecast, dia kata hari ni macam will be hujan lebat for the whole day. Takut tu sebenarnya tau. Okay, so the situation is heavy raining. So what is the complication? Kalau heavy raining the whole day, apa complicationnya? Flood, yes. Takut tu saya tu, flood. Okay, itu antaranya flood lah. Implication, apa yang berlaku? Kalau berlaku flood, apa yang jadi? Kemusnahan certain barang. Betul. And then position apa kita nak buat? Berkumpul kat tempat yang selamat. Okay. Kan? Macam mana kita nak berkumpul actionnya? Flood mitigation for town planning, betul? Okay. Benefitnya apa? Apa daripada solution awak pergi kat tempat yang selamat tu, apa benefit dia? Semua orang selamat lah kan? Bila orang semua pergi Betul tempat lah. selamat, semua orang selamat lah. Dan kita dapat menyelamatkan nyawa lah kan? Okay. So kat sini faham tak? Macam mana nak buat SIPAP ni? Faham doktor? Simple je kan? Lebih simple daripada apa yang saya cerita minggu pertama, kedua, ketiga tu. Problem statement tu apa? Awak mesti tak nampak kan? Okay. So kita tengok and one more. Okay. Another one, situation. Okay kelas, cuti semester ni kita nak visit another country. Pilih country mana you nak pergi? Japan. Okay. Oh, best ke? Saya tak pernah pergi Japan. Siapa pernah pergi Jepun? Jangan angkat tangan sikit. Nak tengok sikit. Siapa pernah pergi Jepun? Orang engineering memang sukalah Jepun-Jepun ni. Tak ada. Tak ada seorang pun pernah pergi Jepun. So kita samalah. Semua tak pernah pergi Japan. Okay. Okay, we are going to visit Japan this semester break. Apa complication nak pergi Jepun? Mungkin nak beli tiket flight semua tu. Harga semua. Harga Bukan tiket. Sekarang ni kita kira dah buka dah border, Iman. Cari kedai halal. Okay, apa lagi applicationnya? Kita nak pergi Japan Apa lagi complication? What be the implication? Kalau kita tak jumpa kedai halal, apa jadi? Language barrier, yes. Language barrier. Nak makan was-was ke tak makan? Positionnya macam mana? Kalau kita tak jumpa makanan halal, kita nak buat macam mana? Puasa. Habis tu nak buka puasa ke apa? Minum air je. Vegetarian food. Kelas, Maggi Jepun. Maggi Jepun boleh makan ke? Mana boleh makan? Still tak tahu halal tulisan pun tak faham. Okay. So kalau jadi macam ni macam mana ni? Kita nak propose apa? Makanan tak ada. Bring your own food, your own packed food from Malaysia. Apa? Travel packed food kan? So macam mana nak bawa? Kena pergi belilah. Ada habis. Okay, kalau kita ada packed food tu, apa benefitnya? Kita dapat makan lah kan? Faham tak yang kat sini? It's quite interesting kita nak visit. You kena plan ni, kita nak pergi Japan. So, I teringin juga nak pergi Jepun ni. We can organize actually if you want to go to Japan. Kelas, sebenarnya apa-apa macam student, we have like budget and we can organize that maybe trip to Japan. Tapi you all kena sacrifice sikit lah. Kena buat sesuatu untuk kita cari funding kalau kita nak pergi kan. Like kita kata situation, we are going to visit Japan. Apa complication? Cost. Kan? Kalau cost
Kos tu apa? Implication dia kos tu bukan just kos tiket, tapi kos makan, kos accommodation, kan? So macam mana nak buat? Position macam mana nak buat? Kalau kita nak pergi Japan sekarang ni, macam mana kita nak buat? Duit kita tak ada. Tapi kita nak pergi ni. Boleh buat macam mungkin contohlah kita sekelas nak pergi Jepun kan. Mungkin kita boleh buka kedai nak cari funds. Kita kena buat crowdfund. Crowdfund tu salah satu yang menarik ataupun buka kedai tu okey. What else? Apa yang kalau dekat FSKM apa yang you boleh buat? You nak cari fund ni, apa yang rasa boleh buat? You all ni kena buat kena challenge sikit. You all ramai kan? And then kalau you boleh dapat fund, jual PC. Boleh ke jual PC murah ke? Berapa banyak ke untungnya? Tak actually. Ya ke? Mahal. Okay, kelas. You all semua kebanyakannya most of you are background diploma computer science kan? Betul tak tu? Semua pandai tak buka komputer tu, tengok-tengok rosak ke apa ke, format ke? Reti je tu, setakat format tu reti dah. Nak install Windows balik. Format tu semua pandai lah. Salah satu cara yang you boleh buat sekarang ni kan, sebab semua orang menggunakan komputer dan lecturer ni kan, bilik-bilik dia orang ni semua ada PC, kadang-kadang dia tak guna dah. Dia orang tak guna. Jadi semua guna laptop lah sebab senang nak mobile kan, kita pergi ke office, kita pergi kat rumah kan. Jadi dia orang semua ada desktop, ada PC dan tak guna pasal dah lama tak format, dia malas nak buka. Why not you offer service format computer to the lecturer. Format ni cost dia berapa? Cost untuk format komputer. Ikut orang tu, tapi macam ada yang buat macam RM15, RM20. Ada cost tak? Cost. Tak pun, modal dia masa je lah. Kan boleh buat macam tu. Kan kalau you boleh dapat satu format komputer tu RM20 satu PC kan. Lecturer ada berapa ni? Ada 200 lebih. Mungkin tak semualah. Kita kira 100 je kan. Berapa you dapat? Boleh tak cover cost untuk pergi Jepun? Tak boleh lagi. Baru seorang je boleh kot. Kan? Kena fikir lagi benda-benda lain kan. Itulah. And then action dia macam mana? Itulah come out dengan satu plan. Kita buat ni. Dulu-dulu at one time, tapi masa zaman yang kita belum COVID, there's Madam Nozi. Madam Nozi ni dia mengajar subjek special topic. So maybe you boleh plan macam saya cakap tadi kan. We can go to Japan next semester. If you want, so that kita plan apa masalah kita kena tahu complication duit tadi kan, implication yang macam mana kalau kita tak cukup duit, mesti ada orang yang boleh pergi, ada orang tak boleh pergi. Dan apa yang dia buat pada kelas Madam Nozi ni, special topic ni, sebenarnya dia visit mana Iskandar Malaysia, Johor lah, Johor, JB. Dia pergi JB and then dia tengok lah AI kat sana. Apa Iskandar dia ada maksudnya di bawah Johor punya saya tak sure. It's a private sebenarnya. Saya tak join that time. Tapi macam mana dia nak cari duit sebab bila dia nak pergi visit tu, fakulti tak ada bagi accommodation. Fakulti bagi bas sahaja. Nak duduk mana? Mungkin boleh duduk UiTM Johor kan, pergi Johor. Tapi saya rasa bila masa kelas, lepas tu diorang pun full college semua full, tak ada macam untuk pelawat. Diorang pergi about 2 bus kot, 2 kelas. So macam mana nak tu diorang cari duit untuk buat accommodation, nak duduk kat mana. Kalau nak duduk hotel mahal kan? Buat berapa seorang satu kepala 100 macam tu kan. Nak duduk 2-3 hari. Costly lah. Dan dia cari duit, macam mana dia cari duit? Satu, dia buat itulah macam tadi awak kata jual-jual barang tadi, buka kedai kan. So dia jual something dekat Laman Najib tu. Dulu-dulu memang selalu ada lah. Okay. So bila dia jual, lepas tu ada pula yang lain. Dalam program tu dia come out dengan AI Festival, AI Fest.
So dalam AR Fest tu, dia panggil lah dekan untuk officiate program tu. Dia buka jualan, adalah orang ni jual air, ada jual makanan, jual macam-macam lah. Lepas tu ada lagi satu group, dia buat apa? Dia pergi bilik lecturer cari something yang boleh dijual e-waste. E-waste awak tahu kan? Kadang-kadang ada benda-benda yang lama-lama, komputer ke apa-apalah yang kita tak boleh musnahkan, dia tolong jualkan, ataupun paper-paper yang banyak. Bilik lecturer terlalu banyak paper sebab kita hantar budak-budak hantar assignment kan, and then dia tolong lupuskan semua-semua tu. Memang rajin. Lepas tanya lagi kalau lecturer tu ada apa-apa yang boleh dijual tu. And then yang paling menguntungkan sekali tapi memerlukan tenaga is the student basuh kereta lecturer. Lecturer. Tapi dia orang finally dapat duit banyak juga. Dia boleh tidur kat homestay. Boleh lah, Alhamdulillah. Kalau kita nak pergi Japan, dia kena usaha dia lagi banyak lah. So if you want to go to Japan, kita boleh usahakan semester ni, pergi semester depan. So ada banyak masa, panjang masa untuk cari duit tu. Tak payahlah awak keluar duit awak. Kan? Buat crowdfunding pun boleh juga. But kita kena sama-sama. Awak ramai. You orang ramai kan? Ada 5 group kan? 5 group. Boleh think about something yang kena buat satu yang organize something macam tu is very very good. Mesti awak fikir interesting kan? Best tak nak pergi Jepun? Saya nak ikut. Tapi saya tak adalah nak buat-buat tu semua. Awak dah buat. Kan? Macam tu. Okay. So what will the action? Apa benefit? Benefit tu later lah. Tahu lah apa benefit dia. Awak dapat pergi lah kan Jepun. Okay. Kelas. Okay tak? Idea tu? Visiting Okay, and doktor. so you boleh think about that and then propose to AIS ataupun AIS lah biasanya. Awak semua AIS kan? Yes, doktor. Okay. So boleh lah propose. Dah meeting activity dah? Rasa Sam ni belum lagi. Saya tak ingat pula. Okay. Nanti kalau meeting tu boleh propose. Tapi mesti awak lebih suka awak nak pergi satu part je kan? Awak mesti tak nak part 5, part 6 ada, part 3 awak nak part awak je kan? Pun boleh. Tapi kalau kita bercampur pun boleh. Kalau AIS ni semua kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Pulang lah. Itu cara awak organize lah. Okay. Okay. Ini contoh visiting another country. Ini contoh je nak Tadi Alif cakap kan language barrier. Tu tak boleh, kalau tu implication tak boleh bercakap lah. Memang Jepun, yes. Jepun, ada ke orang nak cakap orang putih dengan awak? Tak ada kan? Sikit Ada sangat ke lah, orang doktor. sikit sangat kan? And then position find a dictionary. Bawa dictionary. Susah bawa dictionary ni sebenarnya. Rasa senang tak? Awak nak bercakap guna dictionary? Inaccurate. Kurang praktikal lah, doktor. Kan? Dia macam ni tau. Contohlah kan, awak tengok signboard, awak boleh buka dictionary, awak tahulah kan. Tapi awak bercakap, for example lah, awak cakap, awak ada satu word, awak tanya orang tu kan, orang Jepun nak tanya, hotel kat mana kan. So, you dapat satu ayat, boleh buat ayat, dia tanya hotel. Jadi bila dia reply, awak faham ke apa dia reply? Kan awak nak cari dictionary kan? Ini mungkin, this is one way lah. Ataupun sekarang ni kita ada Google Translate. Sekejap lagi saya cerita kat awak experience saya. So benefit dia, we understand a lot of information and communicate efficiently. Kalau dictionary like digital dictionary yang kita boleh macam Google Translate tu is good lah. Betul? Tapi awak kena suruh orang tu bercakap dekat awak punya software tu lah, apa tu, apps tu lah. Betul? I have experience, banyak experience Saya ada experience country yang tak bercakap bahasa not English speaking country kan. Satu saya pernah pergi Jerman. Jerman macam bunyi macam semua orang boleh cakap orang putih kan. Dia orang memang Mat Saleh pun putih. Tapi dia orang tak boleh communicate in English. Ataupun they are actually don't want to speak English. Saya tak pastian tu. Tapi from my experience, Jerman saya suka. Orangnya baik. Orangnya baik.
Sebab dia cuba untuk tolong kita. Saya dah cerita kat awak kot yang saya naik train jumpa orang Jerman tu, cerita dah? Ada tak cerita dengan awak? Tak ingat lah doktor. Macam tak. Tak ada Okay. First time saya dengar. Okay, bila saya pergi Jerman, saya whenever saya travel Europe, saya akan travel sendiri, tak ada travel agent. Tak ada agent yang bawa. Pergi sendiri. Pergi dengan anak-anak saya yang kecil-kecil and then kita kedah je. Tak ada pun nak Google cari kalau kat Jerman ni dia cakap ni tak ada. Tak ada. Language saya tak nak fikir langsung. Because saya rasa kita tahu English, so kita pergi mana-mana senang. Okay lah. Takat dekat airport tu memang senang lah. Tapi after keluar daripada airport, when you want to find mana bus, mana taxi, mana ni kan. Tapi okay survive boleh tengok gambar, dia tunjuk ada lah tulisan English tu ada lagi kalau dekat airport. Satu kat mana saya pergi yang saya jumpa Jerman. First time saya pergi Jerman is nama tempat tu Hamburg. Pernah dengar Hamburg? Tahu doktor, macam hamburger tu. Hamburger. Dia punya orang hamburger. Hamburg ni ialah port. Tempat port. Saya masuk kat tempat port tu. Memang best betul sebab dia kita naik boat pergi kat situ, dia masuk kat tempat-tempat port yang mana ada kontainer-kontainer yang dia nak hantar ke mana. Kat Malaysia ni saya nampak lah. Biasa nampak ada satu kontainer tu Hamburg. Oh, ini daripada sana lah kot. Masa saya sampai dekat airport, saya jumpa ada seorang tua tu, dia duduk kat kursi, saya tunggu husband saya dengan anak-anak saya semayang. Sebab dekat airport dia ada surau tau. Airport dia ada surau. Kita semayang semua, lepas tu saya tunggu. Tu dia tanya, nak pergi mana? Saya kata, saya nak pergi ke city. Sebab airport biasanya bukan dekat bandar kan? Airport mesti satu tempat yang lain. So dia kata, oh okay. Tanya dia datang sini buat apa? Dia boleh cakap, dia cakap orang putih. Dia tak cerita betapa baiknya orang Jerman. Dia memang dah tua, macam nenek lah dia dah tua. Tapi saya rasa dia cakap tu, dia bagi tahu dia baru balik daripada buat treatment dekat hospital dekat Hamburg tu. Tu saya kata, okay boleh tak tunjuk kat saya kat mana train nak pergi ke bandar. Train to city. So dia kata, okay, sekejap lagi dia tunjuk. So dia pun bawa lah. Bag dia besar daripada bag saya. Bag besar dia tolak bag dia. Dia nak tunjuk kat mana train tu. Train tu dia sebenarnya airport dan kita kena macam masuk bawah tanah pergi ke sebelah, dia kat sebelah, bangunan sebelah. Jadi kita tak sama lah kat airport dengan train station. Tapi dia connected. So pergi kat train, dia pergi sampai dekat train station tu, turun kat bawah tu, lepas tu dia terus naik train tu tau. Saya baru sampai dan nampak train tu, saya kata okey. Dia tunjukkan, saya dah cukup. Saya rasa dah cukup okey dah sebab dah tahu dah kat mana train tu kan. Sampai situ dia naik train tu. Lepas tu saya kata, saya tak boleh naik train ni. Saya tak ada tiket. Macam mana saya nak naik? Oh, lepas tu dia pun turun. Makcik ni dia memang dah tua. Dia pun turun. Dia kata, oh aku nak beli tiket. Dia pun bawa saya pergi tempat beli tiket. Yang mesin tu lah, mesin tiket tu. Lepas tu, saya cakap saya nak pergi somewhere. Dia bagi alamat saya nak pergi hotel saya tu. Dia pun tengok. Okay, dia kata okay. Dia tanya pula orang tau. Dia tanya sebab saya tak boleh nak cakap Jerman kan. Tanya orang Jerman yang lain, macam mana nak pergi kat sini. So orang tu bagi tahu lah, tunjuk dekat tempat tiket tu, okay beli tiket kat sini. Saya pun masuk duit ambil, tu naik train tu. So naik train tu saya cerita lah dengan dia. Dia duduk kat mana apa semua. Sebenarnya pada expectation saya, dia nak tunjukkan train station sahaja. Tapi dia naik sekali dengan saya tau. Yang saya risau, dia nak pergi ke tempat lain. Dia nak balik, saya dekat Hamburg dan dia nak balik Frankfurt. Bila dia nak balik Frankfurt, dia tengah menunggu flight dan dia pergi naik train. Saya risau, dia terlepas flight lah. Sebab dia ikut saya kan. Tapi dia ikut. Lepas tu saya kata tak apa, nanti sampai tu, ni lah, dia kata nanti sampai, dia akan tunjuk lah kat mana pula nak ambil, nak pergi ke area hotel tu. Sampai dekat train station tu, tempat yang saya nak pergi, dia tak ada escalator tau nak naik. Dia macam, dia kena naik tangga. Lift pun saya tak sure ada ke tak ada. Tapi orang Jerman ni, bag dia besar. Tadi saya cakap bag dia besar kan. Dia macam tak kisah. Dia sampai je kat tangga tu, ada je orang akan tolong angkat bag dia tu sampai atas.
Ustaz kata, oh dia orang ni tak payah tunggu. Dia dah tahu lah apa nak buat. Memang baik betul. Orang-orang dia pun memang dah terdidik macam tu kot. Dia tolong angkat. Lepas tu saya cakap dengan dia, tak payahlah ikut saya pergi hotel. Sebab hotel saya jauh lagi. Sampai tu jauh lagi. Lepas tu saya kata thank you very much apa semua kan. Lepas tu dia turun balik. Dia minta orang turun balik naik train tu, dia balik ke airport. Okay lah. Saya pergi Hamburg tu about macam 3-4 hari macam tu. Hari saya nak balik, on the day saya nak balik, dekat airport, saya nampak dia lagi tau. Oh, saya macam siapa lah orang ni. Saya cakap dengan saya jumpa dia, saya terus cakap hello apa semua kan. Dia tak kenal saya. Takut tak awak? Tak kenal apa macam macam mana dia boleh tak kenal Kita kenal. Mungkin dia dah tua. Dia mungkin memory dia tak berapa ni tapi dia willing. Dia memang orang yang baik kan, tolong apa semua. Kata, oh makcik ni sangat scary tapi dia baik. Dia still tolong. Agak sedap. Ya, saya memang satu lift dengan dia, dia macam tak kenal. Dia tak tegur Dia langsung. terlupa tu doktor, dia nyanyuk. Saya rasa, betul. Dia mungkin dementia ke apa. Sebab memang tak, tapi dia sangat baik. Dia sanggup ikut saya naik train sampai ke satu tempat. Dia sebenarnya saya bukan duduk dekat bandar betul. Saya macam outskirt sikit sebab nak murah kan, kalau bandar tu mahal. Tapi dia hantar sampai situ. Lepas tu dengan beg dia tu, tapi saya risau kan kenapa dia ada dekat airport lagi. Dia terlepas flight. Yang tu sampai Allahu Akbar. Dan lepas tu saya ada kesempatan Jerman ni squad big kan. Saya dapat pergi satu lagi tempat. Nama dia Namberg. Nah ni mungkin awak tak mendengar kot. Namberg ni dia macam satu daerah kecil sikit. Dia popular jugalah. Tempat pelancongan yang popular. Dalam tu bila kita nak travel kat dalam nak tengok city tu kan. Kita nak akan naik tram lah. Tram tahu kan tram? Kereta api yang atas jalan kan. Tu bila saya nak pergi ke satu tempat, saya tak tahu macam mana ni. Kita semua orang biasalah. Awak jadi turis akan ada peta kat tangan awak, akan tengoklah map tu. Dan saya tanya dengan orang dekat situ macam mana saya nak pergi daripada satu. Dia pun cakap dengan saya, oh nak pergi sini, cakap Jerman. Tunjuklah tangan dia. Ni kat sini, kat sini, kat sini. Dia orang baik. Memang nak tolong. Tapi dia cakap bahasa dia lah. Macam mana nak tu? Sudahnya saya pun ya je lah. Ya, and then kita pun naik kan. Dan satu lagi situation masa saya kat Hamburg, saya nak pergi ke Berlin. Hamburg nak pergi Berlin naik train. And saya beli train tiket. Bila saya beli tiket saya kata saya nak pergi Berlin. Okay, dia kata daripada Hamburg ke Berlin 3 jam. So ambil tiket, saya naik train. Sampai rupanya saya naik train tu sampai ke hujung stesen. Dah sampai hujung stesen, saya tak sampai Berlin. Saya tak sampai Berlin, dah habis dah. Stesen dah habis. Lepas tu saya cakap, macam mana boleh tak sampai ni? Rasanya tiket ni betul dan kita tak ada pun ni kan. Lepas tu saya tanya dengan semua orang kerja kereta api tu. Tanya, semua orang tak boleh nak jawab sebab dia orang tak boleh cakap English langsung. Dia tak faham apa saya tanya. Saya cakap saya nak pergi sini, tunjuk. Lepas tu dia pun tanya orang. Dia orang ni bukan dia ignore kita tau. Dia berusaha untuk bantu. Dia jadi pergi tanya orang ni. Dia tanyalah dengan orang. Tapi last sekali find out. Sebenarnya sampai dekat satu stesen, saya kena tukar train. Dekat dalam tiket tu ada tulis tukar train. Tapi saya tak faham bahasa Jerman semua. Tak faham apa benda. Orang tu pun tak explain masa beli tu. Yang saya kena tukar. Nak pergi 3 jam. Saya dah terlebih 3 jam dan saya tak jumpa. Dan finally kita orang tak sampai lah Berlin. Patah balik. Sebab saya memang plan nak pergi day tour je lah. Macam 1 hari saja. Patah balik lah. Tak boleh nak buat apa. Sebab dah tersalah. Tapi itulah disebabkan language tu. Itulah jadinya. Tak faham. Tapi tak apa. It's an experience yang saya appreciate. Saya kenal orang. Saya suka Jerman baik. Orang ni memang sangat suka tolong. Unlike macam ada country yang saya pergi, dia tak nak pun tolong. Ada. Dan paling yang saya ingat
yang the last country yang saya visit yang saya rasa ya Allah, almost 1 hour saya nak cari hotel saya tak jumpa because of language barrier ni. Macam nak nangis saya rasa. 1 jam telefon tak boleh contact. Bila awak pergi overseas, telefon awak kan dia ikut provider kan, tak boleh contact. Saya tak boleh contact, jadinya bila tak boleh contact, wifi semua, internet tak boleh pakai, awak tak boleh, awak nak guna Google apa semua tak boleh kan. So saya memang dah sampai, saya pergi 2 kereta tau dengan kawan saya. Ni sekali ni saya pergi negara yang kurang maju, Balkan. Okay, Balkan tahu kan awak? Tahu doktor, tapi tak pernah pergi. Negara yang Balkan ni Croatia, Bosnia, Montenegro, Albania, Macedonia, itulah negara-negara dia. Saya pergi, last kali saya pergi is Albania. Albania ni negara Islam punya. Penelepon tidak dikenal. Okay. Lepas tu, bila sampai kat sana, saya sampai petang, saya nak cari hotel lah, nak check in. Tapi alamat dia bagi tahu alamat dia adalah dekat auditorium something lah. Tulis kat situ. Dia macam auditorium, doktor kata okey lah. Sampai kat situ, auditorium sampai. Tapi hotel tu tak ada. Hotel tu tak ada. Lepas tu husband saya tunggu dalam kereta. Parking tak boleh nak parking sebab tak jumpa parking. Jadi dia tunggu dalam kereta, saya yang pergi. Saya pergi, saya tanya orang tu. Orang tu tak faham bahasa kita. Dia tak faham orang putih langsung. So saya kata, saya cari alamat ni. Saya tunjuk kat dia alamat ni. Dia kata sinilah. Okey, tapi mana hotelnya? Dekat dalam ni ke ada ke bilik ke apa benda ke? Dia kata ada. Lepas tu saya pun masuk. Dia bawa masuk. Tapi sebenarnya saya memang takut. Husband saya memang paling risau sebab saya turun kereta, saya seorang. Kita kat negara orang. Orang tu tak kenal. Lepas tu dia masuk, bawa saya masuk auditorium. Auditorium tu gelap tau. Gelap. Saya masuk. Dia bila masuk tu, dia buka lampu. Dia tunjuk kat saya memang pentas ada kerusi. Ya Allah, saya kata. Saya bukan nak cari ni. Dia kata inilah auditorium, inilah tempatnya. Oh. Saya kata okey. Lepas tu saya jumpa seorang budak. Budak ni macam awak lah. Okay, umur macam awak. Dia pun ada telefon. Dia tunjuk kat telefon. Dia pakai Google Translate. Dia suruh saya cakap kat sini. Saya nak pergi ni. Dia pun tunjuk lah. Dia punyalah baiknya. Dia tunjuk. Apa ni. Tempat ni apa semua kan. Tapi tempat tu tak jumpa juga. Alamat tu dia tak tahu kat mana. Tapi dia ada orang situ tau. Lepas tu budak tu saya kata boleh tak cakap dengan orang ni. Kod-kod orang tu tahu. Lepas tu dia pun cakap lah dengan bahasa dia apa semua kan. Tapi orang tu pun tak tahu. Finally saya cakap boleh tak carikan saya tempat yang ada wifi. Supaya saya boleh tukar roamingkan telefon saya. And then saya boleh contact kawan saya. Tak boleh contact kawan saya tu tau. Tak jumpa kawan saya tu. Kawan saya tu nampak kereta dia tapi tak tahu kat mana. And then orang tu memang sangat baik. Dia ikut saya. Dia bawa pergi hotel belakang tu. Sampai hotel tu saya cakap hotel baru ada orang boleh cakap orang putih sikit-sikit lah. So saya tanya dia ada wifi apa semua tu dibagi. Lepas tu dapat wifi saya contact host rumah tu lah. Contact host rumah tu. Tapi tak faham kak. Solution dia, saya suruh orang yang tolong saya tu cakap dengan tuan rumah saya tu, tanya dia rumah dia kat mana. Lepas tu dia cakap lah, okey. Ni cakap bahasa dia, lepas tu baru orang tu faham, baru dia tahu kat mana. Lepas tu memang dekat nak malam dah. Dah pukul 7 macam tu. Masa tu spring is like pukul 7 tu dah gelap. Then saya pergi, dia bawa tunjuk belakang, sini tempat dia. Rupanya dekat belakang bangunan tu, jauh lagi. Auditorium, hotel belakang tu ada satu lagi apartment. Saya duduk dekat Airbnb, so apartment kat belakang tu. Pergi. Punyalah saya lega. Jumpa kawan saya tapi kawan saya tu tak dapat kontak. Rupanya rumah tu pun tak ada internet. Allahu Akbar. Tak ada internet. Tak ada wifi, tak boleh kontak dia. Macam mana nak tu kan? Lepas tu saya tanya dia macam mana dia jumpa rumah. Dia pun macam ni juga tapi dia dapat kontak owner tu lah, owner rumah tu.
And finally kita orang sampai, memang saya lega sangat. Ya Allah, Allahu Akbar. Husband saya dah risau macam sebab dia saya seorang-seorang pergi merata-rata dalam kawasan kita tu tahu. Dia jaga anak dalam kereta sebab dia jaga bawa kereta kan. Dan saya tak boleh nak tukar dia sebab saya tak boleh bawa kereta tu. Tu macam kata, that is a macam really great experience. Tapi awak belajar lah kenal orang dan orang dia orang sangat baik. Dia orang sangat baik sebenarnya. Dia nak bantu tapi language barrier tu lah susah sebenarnya, susah. Tak apa, nanti awak ada rezeki kita boleh pergi satu negara yang bukan English speaking country yang kita get experience. Dia pun baik tapi tak boleh nak tu. Ada juga negara-negara yang saya pergi yang kuat sombong tu ada juga. Like macam Belanda baik juga. Belanda tu ada saya jumpa orang tu dia tak tanya orang. Untuk panggil orang. Saya survive pergi cari hotel yang kecil-kecil yang ni memang tak jumpa tau dalam map. Tapi sebab orang-orang Europe yang sangat baik tu alhamdulillah kita orang survive je dengan anak-anak. Jumpa hotel, naik bas, turun bas begini. Sesat tu biasa tapi okey lah alhamdulillah. Awak pun later on insyaAllah ada rezeki. Kalau nak macam idea saya tadi kita visit another country. Maybe one day kan dekat-dekat sini lah. Tapi pergi Singapore ya. Singapore senang lah English. Boleh cakap Melayu pun ada kan. Kalau cakap Melayu senang lah. And saya sebenarnya kalau pergi tu adalah intention untuk cari Malaysian. Tapi kadang-kadang boleh jumpa kan tak boleh jumpa. Tak ada masalah pun. Boleh je survive je. Okay. You all kalau suka travel pergi je. Pergi je. Kumpul duit and then pergi. Boleh kenal macam-macam orang, boleh belajar macam-macam benda. Banyak benda boleh belajar lah daripada situ. Okay, panjang lah saya cakap ni. Lebih-lebih lah ni. Habis ke tak syllabus hari ni nak jawab SciPap ni. Okay. Ada lagi tak? Ini tadi. Heavy rain tadi. Okay, macam tadilah. Siapa cakap tadi? Kalau heavy rain, ada flood So implication, kereta akan sink. Ataupun tadi implication ni tadi itulah kita kena cari tempat lain, kita propose tempat untuk semua orang berkumpul kan. Itu macam mana nak buat how to be. Benefit dia boleh save apa. Kalau kita boleh solve problem flash flood ni, banyaklah harta benda boleh diselamatkan. Dia akan kita boleh save banyaklah benda kan. Tapi bila berlakunya banjir ni banyak kerugian lah, banyak loss. Okay, macam rumah saya tu lah kan. Siapa yang pergi rumah saya, ada ke yang pergi rumah saya kat sini? Hakim lah. Hakim tak ada pula ini. Ada ke yang lain? Yang saya find out, rumah saya hari ni saya find out kan bila saya sahur. Kabinet ni tak fix lagi, kerusi makan ada 2-3 tak fix lagi. Biarlah dulu. Nak raya je lah kan. Bukannya raya kat rumah pun. So okey je lah. Tapi itulah kerugian tu. Tak apalah, ada rezeki-rezeki lain nanti kita tukarlah sikit-sikit kan. Alright. Okay. So what you have to do class? So saya nak awak come out dengan ni lah. So next week kita nak buat presentation. You need to come up with your title. And then what is your situation sekarang? Apa complicationnya, implication, position, action and benefit. Okay. Kalau boleh dekat situation ni dengan complication ni, okay, if possible, I want you to put reference kat sini. Maksudnya awak cakap situation ni heavy raining ni bila berlaku? Ada tak reported kat mana-mana? Complication, flash flood tu berlaku bila? Macam itulah. Kalau boleh ada reference. Saya nak tengok dia ada evidence sebenarnya. Setiap kali awak cakap situation and complication. Implication tu kalau boleh ada evidence. Boleh kelas? Ni contoh tak ada. Saya tak sempat nak letakkan contoh yang ada evidence. Do you understand? Doktor Faham, nak Doktor? tanya, evidence tu dalam bentuk apa? Reference. Citation. Citation. Ah, Yes. okay. Boleh kan? Any question class? Doktor, kiranya kita kena present SciPap ni minggu depan. Yes.
Boleh? Oh, okey. Faham doktor. Simple je. Okay, awak buat SciPap ni. Okay, lepas tu awak kena present. Nanti saya bagilah suggestion sikit-sikit. Ikut tengok title awak sesuai ke tidak apa semua. Bergantung kepada situationnya kan. Then, saya nak awak submit lah SciPap yang awak dah buat tu. Next week. Nanti saya letakkan dalam Google Classroom. Itu saya akan bagi markah. And then plus presentation tu lah. Okay? Plus? Alright doktor. Alright. Any questions? Doktor nak tanya, slide for SciPap ni nak berapa page ya? Satu page ke atau Kalau Yang- banyak, yelah satu page cukup. 2 page ya? Okey, boleh. Cukup. Tapi kalau awak rasa awak nak buat canggih-canggih, situation satu page, complication satu page terpulang lah kan. Kalau awak rasa panjang kan. Tapi kalau tu satu page tu cukup dah. Okay. Okey, Tahu doktor, kalau thank you. satu page tu nanti awak akan come out dengan situation heavy raining. Janganlah macam tu, panjanglah sikit. Explain lah sikit Okey, faham. Title awak kan lain kan. Panjang kan. Ya, betul. Ingat yang ni, kena tengok yang ni. What is the current situation in that area? Any problem with the current solution? Itu yang kita tengok problem statement tadi tu. Yang kena tengok reference tu. Okay. And then identify complication of the current situation. Okay. Alright. Any other question? Tak ada? Slide dapat mana ada sekali lagi? Slide ni? Slide ni kan? Ya betul. Nanti saya bagi kat dalam classroom Okey, masih. Right. Yang lain? Ada lagi? Attendance dah sign? Kat future kan? Haa. Dah doktor. Ada doktor. Alhamdulillah. Okay. Kelas, you all pergi buka puasa ke esok? You tahu tak AIS tak? Bukan ada orang ramai pun. Alif je kan? Saya pergi dengan Hakim. Oh, dengan Hakim. Awak ni ke? AIS ke? Alif? Saya hari biasa je lah. Alif biasa. Bukan AJK lah. Apa AJK ada kelas ni? Hakim JK. Hakim AJK. Okay. Nak tanya macam mana awak organize nak tu sebab bila kena bawa makanan ni masalah kat saya ni, beli boleh lah. Masak ke apa tak aku. Saya realise yang satu benda bulan puasa ni saya tak masak satu pun. Satu benda pun saya tak masak. Punyalah ni kan. Doktor datang ke esok? Itulah saya dah cakap dengan anak saya pun tak kita datang ni. Dia kata okey. Sebab anak saya dia balik sekolah pukul 6, pukul 5.30. Bila fikir 5.30, ambil dia pukul 6, lebih kurang pukul 6 macam tu. Balik. Nak datang balik. Malas lah datang balik. Saya kata kat dia, kita buka puasa kat ni boleh? Dia kata, boleh. InsyaAllah. Kalau tak ada aram melintang, saya sampai esok. So saya lepas ambil anak saya, datang sini terus lah. The program start pukul berapa? Ada program apa ya? Lain daripada buka puasa? Tak silap saya pukul 5 ke 6. Saya check sekejap. buat Rasanya apa? dalam pukul 5 6 macam tu. Buat apa Tak tahu doktor, saya datang je. Tak ada apa-apa lah. Maksudnya awal tu pokok ada orang bagi ceramah sikit ke tazkirah Ramadan ke. Itu saya check sekejap. Pukul 5 start doktor. 5 tu buat apa? Awal lagi tu? Tak tahulah doktor, dia tak beritahu pun. Dia cuma bagi macam ada barang pendaftaran. Oh, okay. Saya forward kat kelas saya kalau ada yang nak join. Siapa-siapa yang tadi tu macam saya bacakan sikit. Putrajaya boleh datang. Putrajaya, Subang Jaya. Ampang pun boleh. Kota Damansara. Sarawak lah. Apa lagi? Shah Alam. Seksyen 27 tadi. Azri. Rawang pun boleh. Nur Najihah kena datang ni. Najihah ada? Awak seksyen 7 kan? Datang tak? Dia tak ada kawan.
Gajah Subajaya. Lagi yang mana? U8. Kita pergi U8. Tadi Amirul Hafiz. Tapi ikut college. Amirul dah pergi tak? Ya. Okay, dekat dia kan. College. Datang je lah. Kat college makan cukup tak? Oh iya ke? Puasa ni makan berlebih Alhamdulillah lah. Hari-hari ada makanan free doktor kat sini. Iya ke? Alhamdulillah. Oh, kenapa saya cakap tanya kelas Pak Tri semalam dia kata apa? Ni apa tak makan kalau yang jual-jual tu tak cukup makan sikit macam awak kata okey pula dia orang tak tahu kot. Okey tapi makanan yang dia jual tu cukup ke untuk menampung semua-semua orang yang ada di college? Cepat ke habis? Cepat ke habis? Ada lagi? Oh, dia masak apa? Lelaki kan? Saya pun realise tu, saya tak makan nasi. Anak saya dah besar rupanya. Semua nak makan nasi. Anak saya lelaki semua. Saya memang tak masak nasi pun buka puasa. Saya lihat, anak saya lapar. Ada one day tu, first day puasa tu dia minta lah. Dia nak makan lauk apa tu. Saya masak lah yang tu untuk dia. Lauk dia je. Saya tak masak untuk husband saya tak semua tak. Sebab dia je. Dia kata, oh dia makan nasi. Benda-benda lain dia tak makan. Kenalah masak nasi. So from day one dia makan nasi lah. Tapi tengoklah nasi. Saya tak masak sangat tau. Yang masak, kalau yang prepare semua husband saya je. Tahu lah penat lah puasa ni. Tapi yang lelaki je like, kena makan nasi. So husband saya pun dia okey je sebenarnya tak makan nasi. Tapi makan nasi setiap hari pula. Sebab kita orang ni dah makin berumur. Kena jaga sikit lah. Kan nasi tu tak ada ni sangat. Bahaya. Awak ni muda-muda tak apa. Awak aktif lagi. Kan. Okay. Right, anything else class? Boleh kan buat presentation tu kita start hari Selasa. Kita tak pernah ada kelas hari Selasa ke? Boleh doktor. Minggu depan minggu ke-5. Semua orang tak adalah jauh-jauh pun nak balik raya. Dah memang dah ada kat rumah kan? Betul tak? Yang jauhnya siapa tadi? Yang college. College pun dekat-dekat je ni. Amirul Ashraf ni lah Batu Pahat. Amirul Ashraf? Yalah. Awak dah beli tiket balik? Dah. Naik apa? Bas Bas. Ayah apa awak balik? Lupa lah. 9 sampai 5 ke something like that. Okay. Awal awak beli tiket tu? Parent. Berapa ringgit tiket? Sampai Batu Pahat? 24 rasa. 25. Awak naik daripada mana? Terminal 17 tu. Oh, 17. This is your first time ke dah pernah? Dah pernah sekali lah balik. Oh, dah pernah balik lah. Okey lah, dah tahu. Kan? Awak ni semua umur berapa? Umur? Majoriti 22 doktor. Alah, 22 dah besar dah. Kan? 22 dah besar dah. Dah boleh lah balik sendiri semua. Tak payah nak hantar-hantar kan? Okay? Anything else class? Tak ada Okay, so I see you next week on Tuesday with your... Doktor kan esok doktor? Doktor datang esok? InsyaAllah. Alright, jumpa esok doktor. InsyaAllah. Awak kena kenalkan diri awak kat saya. Saya suruh buka kamera tadi tak nak buka. Tak kenal saya. Esok jumpa doktor. Jangan risau. Esok jumpa kena tunggu saya lah Boleh doktor. Yang lain-lain pun kalau jumpa kat mana-mana tegur je lah sebab saya tak kenal sangat. Sekarang ni tambah student pakai mask lagi tak ni kan.
Lepas tu macam muka sama je semua orang. Mata je nampak. Alright. Okay. So, I think that's all for today. Mana-mana ada rezeki kita jumpa esok. Awak ada ingin makan apa-apa ke? Saya belikan. Esok kita bawa. Saya bawa. Hai, siapa ni? Tak apa kat doktor. Tak apa Kita tengoklah apa esok Boleh doktor, tak apa. Okay. Assalamualaikum. Thank you doktor. Salam. Okay.